Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna al-huda wal 'afa Allahumma arzuqna al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika minan nar wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masih dajjal wa na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa sayyil asqam. Alhamdulillah muslimin muslimat yang ikuti program Mafatih Ramadan bersama saya di malam ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi di episod yang ke-8 tahun Tipet. Jadi sehingga seterusnya lah. Alhamdulillah, sama-samalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya telah berlalu 15 hari bulan Syaban dan esok hari yang ke-16. Dan kita ada lagi iaitu 14 hari lagi untuk kita tibanya masa ru'yah al-hilal atau masa pencerapan al-hilal. Pencerapan ru'yah al-hilal. Iaitu untuk kita nak mencerahkan kelihatan nak bulan tu. Jadi insya-Allah 23 bulan Mesa ni kita akan tengok anak bulan, dan insya-Allah kita berdoa semoga cepat tiba Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat berpuasa dan kita dapat beribadat. Kemudian Tuhan juga angkatkan penyakit wabak yang masih menyerang bandar-bandar, kapung-kapung dan serai manusia dan sebagainya. Jadi alhamdulillah malam ni iaitu saya ingin sambung lagi semalam, iaitu di antara al-a'dzar, uzur-uzur yang mengharuskan buka puasa di siang hari di bulan Ramadan. Dan kita kena ingat bahawa bulan Ramadan ni haram makan di siang hari. Itu asasnya. Putra Melaya kata Dr. Abdullah Abu Bakar ceramah di mana tu? Tak ada ceramah malam ni kerana masa ni tak ada mengajar, tak ada ceramah, tak boleh beripung. Dan saya buat dari rumah, iaitu dari bilik anak saya lah, kerana kita ni anak ramai ni payah duduk kat bawah tu. Kadang-kadang tu anak tu mari karu macam-macam lah. Jadi kita ambil masa untuk berkongsi dengan muslimin muslimat. Alhamdulillah kali ke-8 dah tetai masa Allah hukum-hukum puasa. Setiap malam insya-Allah kita akan teruskanlah sehingga sampai bulan puasa. Setelah bulan puasa tu kemungkinanlah saya akan buat sebelah petai pula dalam ruangan Mafatih Ramadan. Di sebelah petai pula, iaitu pasar biasanya. Belah itulah kerana malam kita nak tarawih. Jadi sambung apa yang saya telah berkongsi dengan muslimin muslimat semalamnya, iaitu tentang masalah hukum al-hamil, hukum orang perempuan yang mengandung.
dan hukum orang tino yang menyusu. Jadi kalaulah perempuan atau orang perempuan dia mengandung atau dia menyusu, tapi dia takut di atas diri dia, takut dia ni tak rok dan sebagainya, maka pada ketika tu tak kena bayar fidyah, hanya cukup dengan qada. Cukup dengan qada. Dan sekira dia saat ni takut anak dia, apabila dia takut anak dia, maka pada ketika tu takut anak dia tak boleh menyusu dan sebagainya, dia buka, maka pada ketika tu kena qada dan bayar fidyah. Anak Amin ni adakah boleh ikut fatwa Wahabi Saudi? Dia kena tengok masalah saat ni tu. Kalau ada masalah baru, contohnya lah, dia di Saudi ni ada majma' fikhi dan dia ada lujnah ifta', dan semua bila dia fatwa apa-apa saat ni tu, kalau masalah mustajidat atau masalah baru-baru, ia akan himpun ulama. Biasa agak tak tekah jauh lah. Tak ada perbezaan sangat dengan kalau masalah baru-baru ni, tak ada beza sangat lah di antara ulama-ulama lain pun. Kerana tak lari sangat lah. Sebab tu cuma kita ni dalam masalah akidah ialah ada perselisihan sikit dalam masalah bab akidah, iaitu tentang ayat mutasyabihat. Maka mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah memang bertekah jauh lah dengan akidah pegangan Wahabi, kerana Wahabi ia pegang zahir. Ahlus Sunnah wal Jamaah ia tafwid, ia serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau as-salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, salaf dulunya, iaitu serah mutlak, bukan serah kaifiyah, iaitu serah mutlak, serah makna dia. Jadi sebab tu bab akidah ni kita tidak menjadi muktamad dah tentang masalah ayat-ayat mutasyabihah. Adapun tentang masalah fiqh ni ada juga yang mereka menyalahi ijma' ulama. Contohnya hak tolak 3 sekaligus. Mereka kata tak boleh tolak jatuh sah ya. Tak jatuh, tolak 3, tolak berapa tak jatuh. Tak jatuh 3, jatuh sah sahaja. Maka pada ketika tu mereka menyalahi ijma' ulama dan tidak dikirakan muktamad dalam masalah tu. Sebab tu kena tengoklah. Dan kita kena ingat sekali lagi, mereka masih jadi orang Islam, muslimin, dan mereka ikhwah saudara kita, cuma ada beza dalam sudut bab akidah dan bab fiqh, dan tentang masalah istinbat ada juga tentang masalah nak deduction orang panggil, maknanya nak istinbat hukum-hukum tu memang ada beza, cuma bukan kata beza sangat, tapi ada tempat-tempat berbeza. Itulah, dan saya tak nak kecek lah benda tu. Jadi kita nak sambung lagi tentang masalah al-hamil, iaitu orang hak mengandung dan orang hak menyusu saat ni. Dan saya telah sebut semalam, kata kalaulah hamil, iaitu perempuan yang mengandung, dia buka, dia tak puasa di siang hari bulan Ramadan kerana takut gugur anak atau takut mudarat, atau membuka tidak puasa lah oleh orang yang menyusu saat ni kerana takut kurang susu, dan kerana takut mudarat anak, maka wajib qada dan wajib fidyah. Wajib qada dan wajib fidyah. Alah tu. Cuma kita nak ayatnya cukup fidyah tu satu sahaja. Satu fidyah kalau anak banyak orang sekalipun.
Fidyah tu apa dia? Iaitu fidyah tu ta'amu miskin. Iaitu wi makan kepada orang miskin. Alhamdulillah, soalannya Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa ni? Soalannya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemungkinan yang nak tanya tentang masalah boleh bubuh Sayyidina ke atau tidak situ, duk pasal situ dah tu. Nah, jadi tentang masalah ni nah. Jadi tentang masalah bubuh Sayyidina ni boleh. Kerana Tuhan berbubuh juga, Tuhan panggil Nabi pun sama tu juga. Satu pangkat kepada Nabinya, iaitu Tuhan sebut oleh Quran, fanadatul malaikah, maka telah menyeru kepadanya oleh malaikat. Wahwa, dan sedang ia Nabi Zakaria tu qaimun yusalli, sedang ia semaya fil mihrab, di mihrab. Annallah, bahawa Allah Ta'ala yubashiruka bi Yahya, Tuhan memberitahu kepadanya dengan berita gembira. Nah, apa ni, dengan berita gembira, musaddiqan, yang akan membenarkan bi kalimatin min Allah, dengan kalimah pada Allah, wa sayyidan, dan Nabi Zakaria, Nabi Yahya tu menjadi sayyid, penghulu, wa hasuran, wa nabiyyan minas salihin. Jadi Tuhan wi sifat situ sayyidan, sebut sayyidan. Sebab tu ulama ambil dalilnya bahawa fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Ayat ni dalil kata boleh kita bubuh Sayyidina. Ramlah fidyah hai kon dia 30 วันได้ไหม Nah, jadi kita nak fidyah saat itu nak sore boleh ke tak? Kita nak bayar fidyah saat itu untuk sore ya, 30 semua apa ni, 30 hari, 30 cupak saat ni. Tu. Jawabnya fidyah ni, fidyah diberikan fidyah kepada fuqara dan masakin. Dan tiap-tiap cupak tu ia asing daripada yang lain lah, maknanya suku-suku. Maka harus kita amdad, iaitu kita cupak-cupak yang banyak. Anis syakhsil wahid wasyahril wahid. Saat ni tu daripada sore. Daripada sore, makna sore orang hak puasa saat ni tu, orang hak tak puasa saat ni tu dah. Orang hak buka di siang hari bulan Ramadan, ila miskin wahidin. Ada sebut dalam kitab fiqh itu kepada orang miskin. Sore kepada sore orang miskin. Atau fakirin wahidin, atau fakir sore. Dia tak supaya kifarat. Kalau kifarat saat itu wajib kena tiap-tiap cupak kepada orang miskin. Dan tidak diberikan kepada orang miskin, sore orang miskin. Daripada kifarat, satu kifarat 2 cupak, tak boleh Tahu tak kifarat? Kifarat ni iaitu ramelah dan seri. Jadi kifarat ni iaitu supaya dengan bayar kifarat orang jima di siang bulan Ramadan tu kifarat. Kafarah panggil kifarat hak tu. Jadi hak tu asal dia kena merdeka ke hamba. Kalau tak ada puasa 2 bulan berturut-turut, tak ada 2 bulan berturut-turut, kena bayar kifarat. Supaya tu juga kifarat zihar. Kena juga. 90 juga. Jadi kena saat ni tu kena kepada suku-suku tu. Tak boleh kepada orang-orang. Adapun fidyah puasa boleh.
fidyah puasa ni boleh kita wi kepada orang seorang 30 cupak tak ada apa, boleh wi tu. Lah tu dah. Ni. Jadi satu cupak tu iaitu sama dengan 900 gram. 900 gram. Sebab tu Malaysia tempat kita ni satu gatal tu iaitu 2 kilo 7. Nah, 2 kilo 7. Ya cupak rumah kita tu ya besar. Ya cupak Madani kira cupak Madinah. Cupak pada masa Nabi tu kira mari pada masa laninya jatuh iaitu 2 kilo 7. Lebih kurang lah. 2 kilo 7. Kena bayar. Dah bayar fidyah setiap hari secupak. Tuhan sebut wa 'alal ladzina yutiqunahu. Dan di atas orang yang dia saat ni tu takalluf, makna dia kena kacau puasa dalam keadaan dia letih, penat tak kok. Fidyah untuk miskin. Boleh kalau tak si puasa pun bayar fidyah kepada orang miskin. Dan supaya tu juga orang terpaksa. Orang terpaksa kena buka. Orang terpaksa kena buka puasa. Dengan sebab orang lain. Seperti orang yang buka puasa untuk nak menyelamatkan orang. Orang lemah air contohnya lah. Maka kita pun tujung nak menyelamatkan orang. Sama ada kita nak menyelamatkan orang atau binatang. Tak kira lah. Tapi asalkan nak menyelamatkan orang lain, maka pada ketika tu wajib di atas dia qada dan fidyah. Kena bayar fidyah, iaitu memberi makan kepada orang miskin saat ni. Hal ini kita kena ingat lah. Dah. Dan jika adalah al-murda' hai tukwan re hai 30 เลย kena wi setiap hari. Kena wi setiap hari. Dah. Setiap hari kita wi. Tu. Kalau kita tak ada wi, mana lekat di atas zimmah kita. Kita kena bayar pula. Lepas dah tu pun bukan kata lepas dah tu kita tak kena bayar, kita kena bayar juga. Lah tu dah bayar fidyah. Setiap hari kita kena bayar. Bila hari ni tu mak kita tak puasa jatuhnya kerana dia tak agak, maka kita pun nak wi lah secupak. Wi pagi pun tak apa, wi petang pun tak apa. Tak ada masalah. Lah tu. Jadi itulah di antaranya hukum-hukum yang yang saya nak sebut di sini lah, lebih kurang lah. Dan jika adalah murdi', orang yang menyusu atau orang yang mengandung tak musafir. Kalau orang menyusu, orang mengandung tu musafir, maka dia pun buka. Buka dengan niat ambil tarakhus, ambil rukhsah, ambil peluang tu hawi itulah. Dengan sebab jika adalah orang tu, orang menyusu sana atau orang hamil, orang mengandung tu musafir, atau orang mengandung, orang menyusu saat itu sakit, maka dia buka. Contoh dengan niat yang ambil peluang dengan sebab sakit lah atau musafir, jawabnya wajib qada sahaja, tidak kena fidyah. Wajib qada saja, tidak kena fidyah. Dan jika dia tidak niat, kalau dia tak ada niat rukhsah, tidak niat nak ambil rukhsah dan dia saat ni tu dia buka kerana takut di atas anak, bukan di atas diri dia, maka wajib di atas qada dan tidak fidyah juga pada qaul asah lah, kerana dia duduk dalam musafir. Kalau dia tak ada qasak sekalipun. Dah siapa yang masuk dah ni, saya minta share sikit dah. Saya minta share sikit dah, insya-Allah kita nak sampai kepada orang saat ni sebanyak mungkin lah. Karena banyak lagi ni tentang masalah hukum-hukum fiqh ni. Orang-orang yang tak tahu tu banyak lagi. Sebab tu saya mohonlah kepada fak-fak kita saat ni tu minta share banyak ni. Share sikit lah, share. Dan hukum-hukum tu juga, hukum yang kita sebut saat ni sama juga di atas orang yang menyusu anak orang lain. Ya ada, kalau dia mau upah, zaman dulu ni orang panggil orang upah menyusu. Menyusu ni kita kena ingatlah, orang tina ni dia bukan
Ya bukan wajib. Menyusu anak ni bukan wajib, tapi dia panggil haqquz zaujah. Itu hak isteri. Maknanya kalau isteri atau sewi orang lain menyusu, dia kata ni hak dia, jadi hak dia tak boleh, dia nak menyusu tak boleh bagi orang lain lah. Alah tu. Dah tak boleh belilah susu saat ni. Kerana dia tak jauhi tu kan hak dia. Maknanya haqquz zaujah, hak isteri dia panggil. Dah tak ada wajib. Sebab tu kalau isteri tu nak makan upah daripada tok laki pun boleh. Nak makan upah menyusu daripada tok laki lah atau tok labak nak minta upah menyusu ni kerana dia tak ada wajib. Lah tu dah. Tu hukum fiqh lah. Moga-moga kita duduk sekali tak ada fikir bagilah tu. Jadi kalau orang tu dia orang upah dia suruh menyusu anak orang lain, maka pada ketika tu harus dia iftar. Harus dia buka dan kena bayar fidyah. Supaya anak dia lah. Sama ada dia saat ni tu mustajirah. Sama ada dia saat ni mustajirah, maknanya makan upah atau dia dia rela. Dia orang panggil menyusu je lah. Dah bukan kata upah we free lah upah. Ya zaman dulu itu tu ya banyak orang-orang Arab ni orang menyusu. Sebab tu ya adik-beradik menyusu ni ya tak boleh nikah ya. Tapi saka tak ada, ya tak boleh nikah sekarang ya. Jadi adik-beradik menyusu lah, dua adik-beradik menyusu tapi saka tak ada boleh makan. Walaupun dua adik menyusu ya boleh hanya iaitu hukum dia nya itu haram nikah. Cara tu jelah. Sebab tu orang-orang Arab zaman dulu tu banyak lah. Hai tu kuan re hai 30เลยได้ไหม Dia cara kita bayar fidyah saat ni nya. Tak harus kena wis setiap hari. Kena wis setiap hari dah tak harus. Tak boleh kita nak wis sebelum ada Ramadan sebab tu. Dan harus kita wis lepas daripada naik fajar setiap hari dan sebelum naik fajar dah setiap hari. Lah tu. Maknanya kena wis setiap hari. Kalau kita tak ada wis setiap hari, maka pada ketika tunya kita saat ni tu lekat di atas zimmah kita lah. Maknanya kita kena bayar lah. Dia tak puasa hari ni, kita kena bayar hari ni lah. Dia tak puasa esok, tak bayar esok. Yalah tu. Nak bayar sebelum naik fajar tak apa, tapi kena bayar bulan Ramadan tu. Lepas ada Ramadan jadi qada lah. Kerana benda tu wajib kena bayar hari ni, kerana hari ni tak puasa. Yalah tu. Setiap hari kita kena bayar fidyah. Dia tak supa fidyah hak. Ni fidyah orang tua, ni fidyah orang menyusu. Ada pun fidyah hak orang putus. Saat ni tu orang putus sengaja dah lepas setahun masuk bulan Ramadan ni tak ada qada lagi, maka lepas Ramadan saat ni tu kena bayar fidyah. Kena bayar fidyah tu. Bila lepas pada 2 tahun jadi 2 cupak. Kalau 3 tahun 3 cupak sehari. Jadi gitu. Ni di antaranya lah benda-benda yang kita nak royak sini. Dan insya-Allah nanti kita nak kecek tentang masalah bayar fidyah ni pula ni. Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu berkata, dia kata jikalau orang puasa tu nampak di bulan Ramadan tu orang nak tergelar atau seumpamanya, dan dia saat ni tu nak menyelamatkan orang tu tak boleh melainkan kena buka supaya nak uya gagah, maka dia buka. Harusnya, tapi wajib dia qada dan wajib kena bayar fidyah supaya orang menyusu tadi lah. Tu habis kat tu. Dan satu masalah selaginya iaitu masalah hukum qada Ramadan. Hukum qada Ramadan. Jadi hukum qada Ramadan, siapa yang buka di bulan Ramadan dengan tidak buka dengan jima. Ni siapa-siapa masuk dah. Kalau ada soalan ke apa sila tanya. Kalau tak ada pun tak apalah.
Saya ni kita nak sampai ke hukum-hukum fiqh dah tentang masalah puasa lah. Kerana kita ni ada tak banyak hari, dan siapa yang nak tanya dah sila tulis, dan insya-Allah soalan-soalan itu terjawab insya-Allah. Dan kalaulah nak tanya tu tulis, lepas tu mohon share dah. Lepas tu pula kalau ada soalan-soalan apa sajalah insya-Allah. Itu. Dan hukum tentang masalah qada Ramadan. Lahana maknanya siapa yang buka di bulan Ramadan dengan sebab bukan jima, iaitu bukan setubuh dengan isteri. Lahana iaitu dia buka dengan bahawa dia makan atau minum. Atau dia memasukkan sesuatu dalam rongga. Masukkan barang dalam telinga ke, atau masuk oleh air masuk dalam mulut, masuk oleh lekung ke. Atau dia setubuh dengan isteri tapi bukan pada faraj. Bukan pada kemaluan lah. Maknanya di siang hari dia saat itu dia batal puasa bukan dengan sebab jima, bukan dengan sebab tidur dengan isteri. Dengan bahawa dia makan atau dia minum atau dia masuk sesuatu dalam rongga, atau dia saat itu nak main dengan bini dia tapi bukan dengan faraj, bukan dengan kemaluan. Lepas tu baik air mani. Atau dia saat itu istamna, makna dia mengeluarkan air mani dengan sendiri. Dia mengeluarkan air mani dengan sendiri. Dengan tangan. Contohnya lah. Dalam bahasa Melayu panggil merancap. Merancap. Maka keluar air mani. Jadi, dan dia saat itu boleh dia puasa, maka pada ketika tu wajib di atas dia qada sebelum sampai bulan Ramadan pada tahun yang selepas tu. Ni supaya kata dia batal puasa hak bulan Ramadan baru ni tahun lepas, tahun 1440. Sebelum daripada siapa bulan Ramadan hak ada 14 hari lagi ni, dia wajib qada sebelum siapa. Sama ada dia buka saat ni kerana uzur seperti dia sakit, atau buka kerana mensapi, atau buka kerana menyusu, atau kerana mengandung. Tak kira lah. Tu. Tak kena bayar fidyah lagi. Tapi wajib dia kena qada. Sebab Tuhan sebut wa man kana maridan. Dan siapa yang sakit au ala safarin, atau dia saat itu di atas musafir. Di atas kesusahan musafir, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka wajib di atas dia hari-hari yang lain. Sebab duduk situ dulu. Lah tu. Jadi Tuhan sebut dah ke? Tu. Aman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dan siapa yang iftar, siapa yang buka, dia tak puasa di bulan Ramadan, bukan dengan sebab jima dan bukan kerana uzur, jawab dianya berdosa dan wajib di atas qada. Wajib di atas dia qada. Kerana Nabi SAW, Nabi sabda Nabi teman istaqa, siapa yang buat jadi muntah fa alaihi alqada, maka wajib di atas dia qada. Dan kias dengan aula di atas orang sakit, musafir, maknanya Tuhan suruh, Tuhan wajibkan qada di atas kedua serta ada uzur. Maka wajib qada sekira tidak ada uzur tu lebih aula lagi dah. Supaya wajib di atas orang hak buka pada bulan Ramadan dengan tak ada uzur. Saat ni tu
kena menahankan daripada makan minum di siang bulan Ramadan yang ada lagi tu. Tu. Dan dia juga wajib qada sebelum sampai bulan Ramadan tahun yang selepas dia selepas tahun tu. Sebab tu wajib qada pada masalah kita sebut tadi. Nah. Dan bila berlalu tahun tu, habis tahun tu, sepanjang tahun ni habis masuk Ramadan lain. Sedangkan dia saat ni tu boleh qada. Dia boleh qada tapi dia tak qada. Dengan tak ada uzur sehingga masuk bulan Ramadan yang lain, maka pada ketika tu wajib dia bayar fidyah bagi tiap-tiap hari serta qada. Kena wajib bayar fidyah setiap hari dan serta kena qada lah. Kena qada juga. Kerana apa? Kerana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ada riwayat hadis begitu juga Abdullah bin Umar, Abu Hurairah semua, annahum qalu, bahasa mereka itu semua Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah berkata, fi man alaihi saumun, pada hukum mereka yang wajib di atas dia puasa, falam yasumhu, maka dia tak ada puasa hatta adrakahu Ramadan, hingga sampai Ramadan akan datang. Hukum dia iaitu yut'im anil awwali, dia kena makan, maknanya kena bayar fidyah daripada tahun yang lepas saat ni. Nah, iaitu kita nak bayar saat ni tu bayar daripada setiap hari tu mudun, iaitu secupok daripada makanan negeri dia yang sedekah kepada fuqara dan masakin lah, ikutlah, dan sama dengan 900 gram. Nah, lah tu. Dan berulai-ulai pula secupok saat ni tu dengan berulai-ulai tahun. Maknanya kalau lah 2 tahun contohnya lah. Kalau 2 tahun, maka pada ketika tu dah dia kena bayar 2 cupok. Kalau 3 cupok lah tu. Dan ada pun jika dia tangguh, dia takhir qada Ramadan kerana uzur, seperti sakit atau menyusu atau mengandung atau sapi, hingga masuk Ramadan yang tahun baru pula, kerana uzur lah, dia tak boleh qada tu kerana uzur, maka tak wajib fidyah dengan sebab dia takhir saat ni, hanya wajib qada saja kalau uzur lah, kalau uzur. Tu hukum. Dan siapa ada soalan tu boleh nak berkongsi. Dan siapa wajib di atasnya qada Ramadan, orang tu wajib qada Ramadan. Sebulan atau setengahnya, maka qada dia saat ni tu boleh buat secara lama lah, selama tak sampai bulan Ramadan akan datang. Manalah tu. Tapi disunatkan segera qada. Dan harus qada bila-bila masa setahun. Mereka pada bulan Ramadan yang kedua, bulan Ramadan ni tak boleh qada. Bulan puasa tak boleh qada. Dan seperti juga hari-hari raya dan hari-hari tasyrik. Seperti juga 3 hari lepas pada hari raya Aidil Adha sana. Dan wajib di atas orang ni qada daripada bulan Ramadan, dan disunatkan dia qada secara berturut-turut. Contohnya kalau orang Tina ke, dia saat ni tu 7 hari contohnya uzur, maka pada ketika tu boleh dia saat ni tu qada, disunatkan dia qada berturut-turut 50 hari. Kalau seminggu lalu lah berturut-turut. Kerana apa? Kerana nak supaya dengan masa dia ada, supaya dengan masa dia ada, iaitu masa dia tunai. Supaya dengan dia puasa bulan Ramadan lah. Jadi dia puasa bulan Ramadan saat ni, puasa berturut-turut. Sebab tu pada ketika dia qada pun nak supaya dengan bulan Ramadan juga. Tu. Tu kita nak kena gerti juga tu tentang masalah hukum-hukum. Lebih kurang lah.
Siapa yang ada nak tanya tu sila tanya nah. Sudah tanya insya-Allah. Boleh tulis eh. Tapi kalau dia nak qada secara suku-suku, maka harus boleh. Kerana Tuhan sebut fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka wajib di atas dia hari-hari lain pula. Tak wajib tatabak, tak wajib turut-turut. Tu tapi disunatkan. Dan siapa yang dia saat ni tu wajib qada. Wajib qada Ramadan, tapi dia tak ada puasa hingga sampai mati. Siapa mati, maka masalah ini iaitu ada tafsil. Maka jika dia tangguh kerana uzur, bila dia tangguh kerana uzur, lepas tu pula berkekal uzur saat itu hingga mati. Supaya orang saat itu ya duk sakit seumur. Duk sakit seumur, atau duk musafir seumur, atau duk pitel. Pitel seumur. Atau haid seumur atau nifas seumur. Apa ni? Kau nanti tengok dah. Supaya orang berhubung sakit dia, musafir dia. Atau dia duk uzur tu ada mati misal, atau duk nifah tu mati tak ada qada gitu. Atau mengandung mengandung saat itu maka mana mati, siapa mati, atau menyusu, maka pada ketika tu tak ada dosa di atas dia lah. Dan tak wajib di atas dia sesuatu pada tarikah, pada pesaka dia saat itu. Tak ada wajib dia kena mengeluarkan untuk nak bayar fidyah saat ni. Kerana dia saat ni tak qada kerana uzur. Dan tak wajib sesuatu di atas warasah dia. Kerana apa? Kerana orang panggil fardu, hak dia tak sempat nak buat sehingga sampai mati, maka gugurlah hukumnya. Tu nak ayat terkalulah dia saat ni tu uzur. Dia tangguhkan qada puasa kerana uzur. Dan jika dia saat itu mampu qada, sama ada dia luput saat itu dengan sebab uzur atau tidak uzur, tapi dia tak qada hingga sampai mati lah, dia boleh dia nak qada. Maka hak ni kalau mengikut dalam mazhab Syafi'i, hak ar-rajih lah, iaitu bahawasanya harus bagi wali dia bahawa dia puasa ganti. Tapi tak wajib lah. Boleh, harus. Boleh dia nak puasa ganti hak ayah dia, nak ganti hak mak dia mati dah, atau hak tok laki dia. Kerana diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Nabi kata, man mata, siapa mati, wa alaihi saumu ramadhana, sedang wajib atas dia puasa Ramadan, sama anhu waliyuh, dia kena puasa ganti daripadanya oleh wali dia. Dan kerana puasa saat ini ibadat wajib kifarah, kafarah dengan sebab usuk, sebab batal saat ini, maka haruslah qada selepas daripada mati, seperti haji lah dia kata. Jadi maksud wali saat itu siapa? Nak boleh hukum, nak boleh ganti qada dia saat itu, maksud wali itu ialah salah seorang daripada adik-beradik dia. Tu.
Dan ada hadis riwayat pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia kata jaa Abdullah bin Abbas ada sebut, yataja'a rajulun, datang seorang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang mari jumpa dengan Nabi, faqala ya Rasulullah. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, inna ummi matat, sesungguhnya mak aku tu mati, wa alaihi saumu syahrin, sedangkan wajib di atas dia puasa sebulan, afa aqdi, maka adakah aku qada gantinya? Qala na'am. Nabi kata ya. Fadainullah, maka hutang tu ahaq an yuqda, lebih berhak bahawa diqadakan. Nah, tu di antaranya nak ayat kata boleh adik-beradik sana itu boleh kalau nak qada ganti hak ayah ke hak anak, nak qada ganti itu boleh. Maka jika puasa gantinya oleh walinya, madalah, makna sah lah. Cuma kalau dia suruh orang luar, maka puasa ganti si mati dengan upah atau tidak upah lah, tak kira lah. Maka sah juga, mada juga supaya haji itulah. Nah, kalau dia suruh lah. Kalau wali saat ini suruh orang lain, tak apa, tolong puasa, nak bayar. Nak bayar upah atau tak ada upah, boleh. Supaya haji. Dan supaya tu juga, kalaulah orang luar, orang jinabi ni, orang suku lah, bukan adik-beradik dia, minta izin. Salah seorang pada adik-beradik, nak puasa ganti ayah dia jatuh, maka hak tu sah lah, boleh. Nah, cuma ada sah masalahnya, kalaulah orang luar saat ni tu, dia puasa dengan tak ada izin dan tak ada wasiat pada mayat, maka tak sah ganti daripadanya. Nah, supaya tu juga tak sah orang saat ni tu, tak sah dia ganti ketika hidup lah. Sebab tu. Tapi kalaulah wali saat ni, wali dan orang lain tu tak ada puasa ganti week dia, kasih mati saat ni, pada ketika tu saya kena keluarkan daripada tarikah pusaka dia saat ni tu fidyah anhu. Kena bayar fidyah daripada dia bagi satu hari saat ni tu mudun, secupak lah. Setiap hari kena secupak. Kerana dikirakan wajib di atas dia supaya dengan hutang lah. Tu. Dan kalau dia tak ada tinggal kita, maka haruslah. Kalau adik-beradik dia tu nak mengeluarkan, kalau bila keluar bayar, maka lucuklah di atas zimmah tanggungjawab pak dia saat ni. Kerana ada hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar, dia kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wasa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi, man mata, siapa mati, wa alaihi siyam, dan wajib di atas dia puasa, falyut'am anhu, maka hendaklah diberi makan secupak. Mana diberikan secupak, saat ni kita bayar fidyah tu, ganti daripadanya makana kulli yaumin, ganti pada tiap-tiap hari itu miskinan. Maka kepada seorang miskin. Dan ada juga sebut daripada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala idza marida ar-rajulu fi Ramadan, apabila sakit seorang di bulan Ramadan, thumma mata, kemudian dia mati, walam yusum, sedang dia tak puasa, jawabnya ut'ima anhu, kena bayar fidyah ganti daripada dia. Ini hukum tentang masalah bayar fidyah. Dan apabila wajib puasa di atas orang, sedang dia tak puasa sehingga berlalu Ramadan, ini supaya orang tak puasa tahun lepas, patut berlalu Ramadan tahun ini, thumma lam yaqdihi, kemudian dia saat itu tak ada qada sehingga datang Ramadan yang lain pula,
Kemudian dia mati, maka wajib di atas dia muddan, wajib 2 cupok daripada tarikah dia. Iaitu 1 cupok ganti puasa dan 1 cupok ganti tangguh takhir nak qada saat ni. Nah. Tapi kalaulah wali dia puasa, maka maknanya pada ketika tu hasil lah. Boleh hasil puasa, maka wajib fidyah kena takhir saja ya lah. Alah itulah. Fidyah Ramadan ni mana? Fidyah Ramadan. Fidyah Ramadan ni pertamanya iaitu asy-syaikhul kabir, iaitu orang tua atau orang sakit hak tidak diharapkan sembuh, maka tak wajib di atas kedua puasa. Cuma kedua-dua saat ni nak kena keluarkan fidyah daripada tiap-tiap hari, dan tak harus dia nak segera sebelum masuk bulan Ramadan, tak boleh. Dan harus selepas daripada naik fajar setiap hari, dan sebelum naik fajar juga boleh juga setiap hari dia nak mengeluarkan atau dia nak bayar fidyah sana. Yang kedua hamil, iaitu orang mengandung dan orang menyusu apabila kedua orang menyusu dan orang mengandung saat itu bila buka siang hari bulan Ramadan kerana takut dia tahan anak, maka wajib di atas kedua qada dan wajib fidyah dengan sebab iftar anil ghair. Orang panggil kena sebab dia buka kerana orang lain. Yang tiga, wajib di atas seorang saat itu qada Ramadan. Tapi dia tak qada pada tahun tu sebelum daripada safar Ramadan yang tahun lain pula. Maka pada ketika tu wajib di atas dia qada dan bayar fidyah daripada tiap-tiap hari, dan berulang-ulanglah fidyah dengan sebab berulang-ulang tahun. Kalau 8 tahun jadi 2 cupok, 3 tahun 3 cupok, supaya teroyak tadilah. Dan wajib fidyah daripada tarikah mayit, daripada harta peninggalan si mati saat ini apabila dia wajib qada dan tidak puasa ganti daripadanya oleh adik-beradik akribat dia, adik-beradik dia atau orang luar. Tu maka pada ketika tu kena bayar fidyah tadi. Fidyah tadi itu dibayarkan kepada fuqara wal masakin, kepada orang-orang fakir dan orang miskin, dan tiap-tiap cupok tu suku asing daripada yang lain. Maka harus kita memberi beberapa cupok daripada seorang dan daripada 1 bulan kepada orang miskin, kepada seorang orang miskin boleh, atau seorang orang fakir boleh. Ia tak serupa dengan kifarat. Maka tu wajib kena memberi tiap-tiap mud, tiap-tiap cupok kepada orang miskin. Tidak diberi kepada seorang miskin sahaja. Daripada kifarat saat itu 2 cupok. Tu supaya kifarat jimak di siang hari, contohnya lah bulan Ramadan. Tu. Kifarat iftar, iaitu apabila seorang Islam saat itu dia merusakkan puasa pada siang hari bulan Ramadan dengan sebab jima', dengan sebab dia setubuh dengan isterinya, maka bagi dia 2 halatan. Kena ingat nak hak zina pun kena juga, kena bayar kifarat seperti itu juga. Dan dia juga haddus zina seperti itu. Jadi pertamanya kena tengok orang hak setubuh dengan isteri di bulan Ramadan ni ada 2 masalah. Satunya setubuh dia saat ini dengan sebab uzur. Ada uzur lah dikirakan uzur seperti orang klik mari jumpa dengan bini dia lupa kata puasa, atau dia jahil kata dosa, atau dia buka sengaja dengan makan dan minum. Kerana dia mari jumpa dengan bini dia,
Contohnya lah. Atau dia saat ni tu musafir, atau dia saat ni sakit. Yang boleh buka puasa di sehari hari lah, maka dia pun jima isteri dia. Atau dia saat ni duduk puasa tapi bukan puasa Ramadan. Atau dia saat ni duduk seka kata malam, nah, dia pun jima, maka ternyata dah telah naik fajar. Atau dia makan dalam keadaan lupa. Dia seka kata dia saat ni tubuh. Dia makan dalam keadaan lupa, pasti dia dah kata batal lah, maka dia pun jima isteri dia. Maka dalam masalah hak saya sebut semua saat ni tu wajib qada. Nah, supaya dengan wajib di atas orang sakit dan orang musafir itulah. Hak ni tak ada wajib kifarat. Nah, iaitu pertamanya iaitu bahawa adalah dia berjima, dia setubuh dengan isteri dia di siang bulan Ramadan dengan sebab ada uzur, dikirakan uzur lah. Supaya orang klik jumpa dengan bini, dia lupa kata dia puasa, dia pun setubuh jima dengan isteri dia. Atau dia jahil, tak tahu kata dosa, tak boleh. Atau dia buka dengan makan minum, siap dah waktu klik maju jumpa. Jumpa bini dia, ngomong bini dia. Atau dia musafir, atau dia sakit, hak boleh buka puasa, dia jima isteri dia. Atau dia puasa tapi bukan puasa Ramadan. Atau dia seka kata masih malam lagi, tiba-tiba ternyata kata cekah dah. Dia jima isteri dia, maka wajib di atas dia qada sahaja. Hak yang kedua ni iaitu dia setubuh jima isteri dia dengan tak ada uzur apa sekarang. Dia setubuh dengan tidak ada uzur. Maka pada ketika ni itu wajib di atas dia qada seperti dulu, dan wajib di atas dia imsak baqiyatin nahar, iaitu wajib dia kena menahankan makan minum dan dari segala perkara yang batalkan puasa. Tu wajib menahankan selepas pada batal tu hingga jatuh matahari lah, kerana dia buka dengan tidak ada uzur. Orang hak jima isteri dengan tak ada uzur saat ni tu, dan wajib di atas dia kifarat, kena bayar kifarat juga. Lah tu. Kerana apa? Kerana dia pada ketika tu kerana dia berdosa. Dan dia juga langgar kehormatan bulan Ramadan. Dan dia langgar panggil kehormatan bulan Ramadan. Sebab tu dia kena qada dan kena bayar kifarat. Dan dikira tiap-tiap waktu saat ni tu pada hukum jima. Itulah. Iaitu tiap-tiap waktu dikira kepada hukum jima. Cuma kalaulah dia merusakkan puasa dia bukan dengan jima, supaya dengan makan, minum, istimna, dia mengeluarkan dengan tangan contohnya. Atau dia mubasyarah orang panggil. Dia peluk duk gapo semua tu hingga siapa tu keluar mani, maka tak ada kifarat. Kerana nas ni pada jima sahaja. Dan kita kena ingatlah kifarat ni wajib di atas suami hak jima sahaja. Tidak wajib di atas orang perempuan. Dan jika orang perempuan saat ni puasa sekalipun, kerana kifarat saat ni tak panggil hak harta yang tertentu dengan jima, maka orang jatah lah supaya dengan mahar. Dan kerana wati saat ni setubuh saat ni dibangsakan kepada lelaki lah. Dah tu. Jadi wajib di atas suami sahaja kena bayar kifarat, iaitu merdekakan seorang hamba. Kalau tak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Bila tak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, dia bayar berah 60 cupak. Kerana 2 bulan setiap hari cupak. Cuma hak ni tak panggil fidyah, panggil kifarat. Bila kafarah ni, kifarat ni dia nak kena bayar setiap 1 cupak kepada setiap orang miskin. Maknanya 60 orang miskin lah kalau 60 cupak. Dia tak sebab fidyah puasa. Fidyah puasa ni kita boleh bayar
kepada seorang sahaja. Atau 2 orang, 3 orang pun tak apa. Nak 30 cupok saat ni. Alah itulah. Kifarat ni apa dia? Kifarat yang wajib. Dengan sebab merusakkan puasa saat ni dengan sebab jimuk. Dengan tak ada uzur saat ni. Iaitu wajib merdeka ke hamba mukminah. Lah ni tak ada. Dan hamba nak setapana seorang nak setapana tu jadi hamba tak boleh. Kalau tak ada, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak ada, tak mampu juga, maka makan 60 miskin. Bagi tiap-tiap orang, 1 orang miskin tu secupok. Dan kalau dia tak mampu juga, maka kifarat saat ni masih tetap dalam zimmah dia. Kerana hak tu hak, orang panggil hak sabit bagi Allah. Maka tetap duduk dikena zimmah dia, tanggungjawab dia lah. Kerana apa? Kerana ketika A'rabi, satu orang darat, jumpa Nabi, dia wayak kata dia tak mampu. Tapi Nabi juga suruh dia keluarkan juga. Alah tu. Iaitu ada hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari jumpa Nabi, faqala, dia kata halaktu ya Rasulullah. Aku binasa ya Rasulullah. Maknanya aku punah dah. Qala, Nabi kata, wa ma ahlakak, apa yang membinasakan engkau? Qala waqa'tu ala imraati, aku jatuh di atas istriku itu fi Ramadan, nastubuhlah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu ma tu'tiku raqabatan, adakah engkau ada bagi hak nak engkau merdeka seorang hamba? Qala la, dia kata aku tak ada. Qala, Nabi kata lagi, fahal tastati' an tasuma syahrain mutatabi'ain, maka adakah engkau kuasa nak puasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, dia kata tak kuasa. Qala fahal tajidu ma tut'imu 60 miskina, Nabi tak adakah engkau tu ada bagi hak boleh makan kepada 60 orang miskin? Qala la, dia kata tak ada. Thumma jalasa, kemudian dia pun duduk. Fa utiyan Nabi bi'araqin fihi tamrun, maka didatangkan kepada Nabi satu bakuh yang ada padanya wahtamah. Faqala, Nabi pun kata tasaddaq bihada, sedekahkah dengan ini? Faqala a'la afqara minna, Nabi dia pun kata, Nabi, adakah di atas orang yang lebih sesak daripada kami? Fama baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Maka fama baina labataini ahlu baitin ahwaju ilaihi minna, maka dia kata, orang yang ada di antara 2 labatain, luratain, harratain, ada 2 bukit di Madinah saat itu, ada lagi ke orang kapung rumah yang lebih berhajat kepadanya daripada kami? Dia kata, ada lagi kah? Nak siapa, ada lagi ke orang yang lebih berhajat pada kami? Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuh, hingga Nabi suka hingga nampak gigi taring Nabi. Iaitu gigi atas Nabi itu nampak. Thumma qala, kemudian Nabi kata, idhab fa'at'imhu ahlak, Nabi kata, bawalah dan makan pada ahli kamu lah. Dan satu riwayat kata, kulhu anta wa ahlu baitik wa sum yauman wastaghfirillah. Nabi kata, makanlah engkau dan ahli engkau dan puasa 1 hari dan minta ampun Tuhan. Tu. Ni ayat kata masih ada di atas zimmah kifarat saat ni, itu di atas zimmah dia. Sebab tu Nabi sebut at'imhu ahlak. Ni dia kata di sini itu menunjuk di atas ditentukan hukum ni untuk
seorang untuk A'rabi ni saja. Nah, kerana kafarah ni wajib bagi atau memberi, bayar kepada orang fuqara dan masakin. Dan tak harus bagi orang fakir, yang kuasa di atas makan saat itu, di atas it'am miskin saat itu, makanan kepada keluarga dia, supaya kifarat dan zakat lah. Cuma hak ni untuk ditentukan dengan A'rabi ni sahaja lah, hukum ni lah, kalau kira kau. Alah tu lah. Dan berbilai kifarat lah no. Kifarat iftar saat ni berbilai dengan sebab berbilai jimuk pada 2 hari atau beberapa hari. Mana lah no? Makna wajib di atasnya bagi tiap-tiap hari itu kifarat. Kalau hari ni jimuk, kena dah kifarat. Dan isak kira suku. Kerana setiap hari itu panggil ibadah yang munfaridah. Iaitu ibadah yang suku-suku. Nah, kalau orang setubuh, hari ni setubuh, isak subuh, kena bayar suku-suku tu. Tapi kalaulah dia jimuk, contohnya lah, dia jimuk isterinya pada satu hari 2 kali. Dia jimuk isteri dia pada satu hari 2 kali atau 3 kali, lebih banyak, maka wajib satu kifarat sahaja. Nah, daripada hak awal tu lah, hak mula-mula sekali. Setubuh hak mula-mula tu lah, hak yang 2, 3 dak lah. Karena telah iftar, ia telah batal dah. Lah tu. Dan jika seorang saat ni tu setubuh di bulan Ramadan dengan tak ada uzur, kemudian lepas pada tu uzur, sakit, setubuh lepas tu jadi sakit atau safih, jawabnya tak gugur daripadanya kifarat. Kerana safih dah sakit saat ni tu timbul, berlakunya selepas pada wajib kifarat, sebab tu tak gugur. Adapun kalau dia merusakkan puasa dia dengan jima', kemudian lepas pada tu gila atau mati pada hari tu, maka hak ni gugur kifarat. Kerana hari tu tak boleh puasa dah. Ya kaya awak situ. Tak serupa dengan orang sakit dan orang musafir lah. Syarat-syarat kifarat, dia kata tidak wajib kifarat malaikat apabila cukup syarat-syarat. Pertamanya jima'. Kena seorang saat itu jima', maka tak ada kifarat di atas orang yang buka dengan sebab makan dan minum. Lepas pada tu dia jima', contohnya lah. Yang keduanya, kena lelaki, maka tak wajib di atas orang perempuan. Yang tiga, kena balik, maka tak wajib kifarat di atas budak. Yang keempatnya, iaitu kena ifsad, merusak, maka tak wajib kifarat di atas mereka yang jima'. Isteri dia dalam keadaan lupa, kerana dia tidak merosakkan puasa dengan sebab makan dalam keadaan lupa. Tu dia kena ifsad, dia merosakkan dengan sebab jima' tu. Yang kelimanya iaitu bulan Ramadan, tak wajib kifarat di atas orang yang merosakkan puasa nazar, qada, kifarat, puasa kifarat, puasa sunat. Tak wajib kifarat. Yang kenanya ada dosa, maka tak wajib kifarat di atas orang musafir kerana dia tak ada dosa. Dia buka dia orang sakit. Yang ketujuhnya puasa, tak wajib kifarat di atas mereka hak makan dan minum kerana dia jima' isteri. Itu syarat-syarat kifarat lah. Itu hukum-hukum kifarat, insya-Allah. Dan itulah sahaja insya-Allah malam ni. Episod yang yang ke-8, dan kita sambung lagi malam esok tentang masalah puasa sunat, puasa haram, puasa makruh. Lah tu. Dan saya rasa malam ini tak ada dah ni. Apa tak ada dah orang nak tanya soalan-soalan pun tak ada. Terima kasih semua yang ikut dalam program malam ni. Dan insya-Allah kita akan teruskan sebab banyak lagi tentang masalah puasa.
Sama dia masalah etika, masalah zakat, banyak lagi insya-Allah. Itulah, terima kasih semua. Di malam ni insya-Allah sama-sama kita berdoa semoga kita dapat puasa dan kita dapat tarawih, dan juga Tuhan mengangkatkan daripada wabak corona dan sebagainya lah. Banyak sajalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.